الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله واحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Sampai tanah. Muka surat oh, ni dah. Muka surat 22. 10 baris hayat, sifat hayat. Tengok. Percaman ya. Dan percaman kata dia bersifat tu. Tengok ya. Tengok baris yang ke-9 daripada atas. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bi ulumihi fit darain. Amin ya rabbal alamin. Percaman kata dia bersifat dengan hayat. Sampai situ. Qala musannif rahimakumullah. Percaman mesti bawa mari bukti. Mana bukti dia? Kita pegang dalam hati kita Allah Ta'ala ada satu sifat namanya hayat. Apa dia? Sifat penghidup. Nampak lagi? Tengok. Percaman kata. Jadi dia panggil apa? Sifat hayat ni antara sifat ma'ni. Tapi dia sifat yang tidak ada ta'alluq. Nah. Wal hayatu wa hiya la tata'allaqu bi syai'in. Dan sifat hayat Allah Ta'ala itu tidak bertakluk ia dengan sesuatu pun. Tak jumpa lagi kah? Sampai tak nampak bagi? Oh, tak lagi lah. Dia jadi silap bagi beras mahal. Jadi gitu. Tengok. Bahasa sifat ayat. Oh, saya ingat baca tengah dah. Tak lagi baru masuk awal. Ambil 3 baris di belakang. Qala musannif rahimakumullah. Wa nafa'na bi ulumihi fit darain. Amin ya rabbal alamin. Bahasan sifat hayat. Satu lagi sifat yang wajib, yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala atas kita ni supaya kita belajar dan kita reti dan kita pegang dalam hati kita bahawa sifat tu ada pada Allah Ta'ala. Macam tu lah tu. Yang ni apa dia? Sifat hidup. Tengok. Dan setengah daripada sifat ma'ni. Sifat ma'ni 7 hutih. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Apa maksud sifat ma'ni? Sifat yang bahasa ada. Nama lagi sifat yang bahasa ada. Ada sifat yang bahasa amrung, kira-kira ya. Ada yang sifat bahasa ternafi, sifat salbiah. Ada sifat yang bahasa hal. Sifat ni biasa bahasa ada. Macam bila zat Allah Ta'ala ni Allah nak tunjuk boleh. Benda tu ada. Tu dia panggil. Macam zat Allah nak tunjuk binapa. Boleh nampak hari kiamat esok. Maka sifat-sifat yang ada termasuk sifat ma'ni. Dia bukan sifat kira-kira. Seperti sifat ada, seperti sifat salbiah tu sifat ternafi. Sifat-sifat sifat maknawiyah, sifat kira-kira hal, keadaan ya.
Nak berkira tak boleh tapi faham. Adapun sifat ma'ani sifat yang ada. Tengok. Dan setengah daripada sifat ma'ani hak 7 hutih tu, yang syarak mewajibkan ke atas kita pegang, mengaji, mengetahui dan pegang dalam hati bahawa sifat tu ada di Tuhan. Tu tajuk dah. Iaitu sifat hayat. Dalam bahasa Arab dia panggil hayat. Dalam bahasa Melayu kita panggil penghidup. Ada tak? Sebut sifat penghidup. Apa dia penghidup itu? Iaitu sifat hayat, ataupun dalam bahasa Melayu panggil penghidup itu nama bagi satu perkara yang ada. Benda yang bahasa ada, bukan benda yang bahasa sungguh. Kalau ada sifat ada lain, sifat ada benda yang sungguh. Nampak lagi. Hak ni sifat yang bahasa ada, dia sebab termasuk sifat ma'ani. Yang ada ia ada apa dia sifat hayat tu? Pada zatnya Ta'ala, yang duduk di zat Allah Ta'ala. Ayat tu. Ni wajib kita pegang ni. Maka fasal bersifat. Kalau cakap bahasa Melayu Malaysia kita ni, oleh kerana bersifat ia. Tuhan ni ada sifat dia, sifat zat Tuhan tu ada sifat hayat. Dengan ini sifat hiduplah ia. Sebab dia ada sifat hayat tu dia hidup, dia panggil. Oleh kerana fasa bersifat dia ni dia panggil hiduplah ia. Maka ini sifat tidak bertakluk. Kau tulis. Jangan duk kata sebab Allah ni dia zat Allah sifat hayat. Okay. Kalau dua-dua perkara koding ni, hayat Allah pun koding, zat Allah pun koding. Kita beza, roh kita baru, jasad kita baru. Pasal apa jasad kita hidup? Kerana dimasukkan oleh roh. Tu beza kita dengan Tuhan. Hidup kita dengan Tuhan tak semacam. Kita hidup dengan roh. Allah hidup sifat hayat dengan sifat hayat yang koding lagi azali. Maka sifat roh kita dia ada takluk. Apa maksud takluk? Menghidup akan tubuh kita. Tu beza. Sebab apa? Sebab dua-dua baru. Kalau tubuh tu tubik roh, terkekeng kita ya tak? Tu benar dah. Tetapi bila masuk roh, tugas roh apa dia? Menghidupkan jasad. Beza tu dia panggil takluk. Tugas roh menghidupkan jasad. Tuhan tak boleh kata gitu. Kalau mau kata dia mengata zat Allah hidup kerana sifat hayat ada. Kerana menjadi zat Allah dihidupkan oleh sifat hayat gitu lah. Nampak lagi tak boleh bicara sekat tu sudah. Yang kita faham Allah Ta'ala ni dipanggil sifat hayat Allah. Nak sifat yang menunjukkan ya. Bukan sifat macam bertakluk macam sifat kudrat. Dia ada tugas. Jangan nak faham kata sifat hayat ni tugas dia menghidupkan zat Allah. Gitu. Zat Allah bukannya bahasa mati. Zat Allah koding. Sifat hayat Allah pun koding nak kira guna. Dia beza dengan roh kita. Roh masuk, tugas roh menghidupkan jasad. Terbit roh mati jasad sebab kita ada mati jasad kita ni. Hayat Allah ni koding. Sifat zat Allah pun koding. Nak kata guna. Tak ada kata hayat Allah Ta'ala ni menghidupkan zat Allah Ta'ala. Bukan macam tu. Dia beza nah. Dia beza tu. Hayat Allah Ta'ala dia panggil samaratus sifat. Sifat yang nak menunjuk ya. Bila ada hidup kita pun faham adalah padanya kudrat, iradah, ilmu macam tu. Bukan maksud hayat tu dah hidupkan zat Allah itu koding tak hati. Sakat tu sudah. Jangan nak fikir pecah kepala tu otak. Jangan nak faham sebab tu dia panggil sifat yang tidak bertakluk. Sifat kudrat ada takluk. Ada pada zat dan takluk dia memberadikan mungkin dia meninggalkan dia. Sifat iradat dia ada pada zat Allah dan takluk dia tugas dia adalah menghendaki dan menentu. Nampak lagi? Sifat ilmu Allah Ta'ala dia mengetahui, dia ada pada zat Allah dan takluk dia mengetahui benda yang wajibat, wajaizat dan mustahilat. Dia kata tu.
Lagi. Sifat haya ni dia tak ada takluk. Dia panggil sifat yang nak menunjuk ya. Menunjuk tu apa? Menunjuk bahawa bila hidup ni automatik kita faham kata tentulah ada kudrat, ada iradat. Kau tak hidup nak ada gena. Di situ dia panggil sifat samaratus sifat, bukan sifat yang bertakluk semacam sifat ma'ani hak lain. Tengok. Maka ini sifat haya lah. Tidak bertakluk ia. Apa takluk? Iaitu menuntut satu tugas yang lain. Saya duk faham gitu pula. Jadi itu sifat haya Allah Taala menghidupkan zat. Zat Allah kan yang mati. Zat Allah kodeng. Tu tak boleh hidup. Maka sakat tu dah kerak sakat tu. Faham gitu sudah. Duk fikir saya duk fikir supaya kita ini roh masuklah badan. Kenapa takluk roh kita untuk menghidupkan jasad kita? Terbit roh matilah kita. Tak semacam dengan Tuhan. Dua-duanya koding lagi azali. Nak pergi kona. Maka sakat tu sudah. Teruk fikirlah. Kamu tak akan tahu hakikat yang koding. Tetapi yang koding mengetahui hakikat yang baru. Selesai. Habislah sakat tu sudah. Tengok. Maka tidak bertakluk ia. Hanya seolah-olah sifat hayat ni mensahkan zatnya. Nak royak kata ke kita ya. Nak royak faham saja. Apa dia? Zatnya Ta'ala bagi bahawa bersifat ia dengan sifat ma'ani yang lain juga. Bila ada hayat tentulah kudrat, iradah, ilmu, sama, basar. Nak bahas kat mana kalau tak hidup? Nak ada basar, kat mana nak ada kudrat, kat mana nak ada iradah kena. Faham gitu. Jangan faham macam Tuhan ni, for kita ni tak boleh. Dia bukan ada roh macam kita. Kita ni roh kita bertugas menghidupkan jasad sebab jasad kita mati. Adapun zat Allah tak mati. Zat Allah koding. Sifat haya Allah pun koding. Sifat yang nak mesah royak kata bila sebut Allah Ta'ala hidup, kita telah pahalah adalah kudrat iradat. Gitu saja. Habislah lah. Lepaslah tanggungjawab kita faham bab Tuhan bab tu. Ni sampai tak terlupa ni. Celak mata gigi makan kedara. Berak kecil menikah kahwin beranak pinak. Bodoh baik bab Tuhan tak tu. Mati maitatan jahiliyah, mati tak kena Tuhan. Malaikat mula-mula tanya lah, "Kubumar rabbuka?" Siapa Tuhan kamu? Hak ni tajuk dia. Kena Tuhan syarak suruh tara tu sudah. Lepaslah aku faham dah. Kemudian dia tanya, Allah hidupnya lah. Allah hidup dengan sifat penghidup. Jadi hayat Allah tu menghidupkan zat. Tak, bukan macam tu. Sifat yang nak menunjuk kata di Allah Ta'ala ada kudrat iradat tu ya. Sebab apa? Dua-dua koding. Tak macam kita. Kita dua-dua baharu. Roh dengan tubuh kita ni baharu. Zat kita. Zat Allah tu koding. Hayat Allah pun koding. Selesai masalah. Gitu. Adapun hidup itu sifat hayat itulah bukan takluk. Jadi bila Allah Ta'ala ada sifat penghidup, maka hiduplah Allah. Tapi jangan nak faham kata hidup itu adalah takluk lah. Hanyalah daripada perkara-perkara yang dinamakan samaratus sifat. Sifat yang membuahkan, samaratus sifat yang menghasilkan lah cakap bahasa kita. Dia panggil sifat yang samaratus sifat. Yakni samaratus sifat tu kegunaan atau jaksa bagi sifat. Benda yang nak boleh menghasilkan. Nampak lagi? Kalau nak sembang bab Allah Ta'ala ni, nak sembang sesuatu perkara tu, ada ilmu, ada rank, ada tenaga, kena sembang hidup dululah. Lagi. Nak kata tak hidup nak ada rank kena. Tu dia panggil tu jaksa benda yang timbul. Bagi sifat. Tu faham lah. Jadi dia panggil apa ni? Samaratus sifat. Sifat yang menghasilkan kegunaan. Percaman. Lepas tu dia nak bukti dah lah. Mana bukti mun kata Allah Ta'ala itu bersifat dengan hayat? Mari bukti pula. Percaman ni dalil, bukti. Mana bukti? Nampak lagi. Mana bukti beras sekarang tak ada beras tempatan? Mana bukti? Beras bukan boleh kata gitu. Dia mau tunjuk dalam ni semua beras import. Ada bukti. Ada betul. Percaman
Nak royak kata apa? Kata dia, yakni zat Allah tu, bersifat dengan hayat tu. Nak ambil di mana buktinya tu? Kita fikirlah. Sebab tanggungjawab pegang bahawa Allah ada tu tanggungjawab atas kita. Fikir. Fikir apa dia? Pakai otak lah fikir. Dia pakai otak lah. Kita fikir dengan otak. Sebab tu mukallaf ni orang yang ada akal yang wajib mengaji bab Tuhan. Tak ada akal tak termasuk mukallaf. Maka menggunakanlah fikiranmu, yakni fikir. Fikir kata nak lauka kalulah. Boleh kata lauka tak? Boleh. Allah pun kata kalulah Allah tak ada Tuhan yang selain pada Allah, la fasadata. Allah pun kata. Di situlah ulama usuluddin kata apa? Allah pun kata kalulah ada selain Tuhan. Padahal kalulah bukan ada. Sebab nak marikan bukti dalil. Maka kita pun boleh kata kalauka sebab Allah pun kata. Di situlah yang buat kitab tu. Padahal lauka tu bukannya ada apa, tapi kira nak bijah supaya mendapatkan dalil kita kuat. Kalulah. Kalulah ambil dulu, kalulah dulu. Tapi bukan nak ambil buat akidah ni, nak ambil buat kira ya. Kalulah tak bersifat. Tuhan tak bersifat hayat ni mustahil. Tapi kita ambil kira sebab kita nak bikin kejap Allah hayat tu. Apa dia tu? Tak bersifat dengan dia, dengan sifat hayat tadi, tentu mati dia dua. Kalau tak hidup mati ya. Dua kan? Tak hidup mati. Kalau mati tak hidup. Dia kabiah mana? Kalau tak PM PH dia dua ya. Dia tak ada lagi goleng. Ada dua ya, senang ya. Contoh aku beri jangan ambil kira sangat. Kalulah tak bersifat dengan dia, kalau Tuhan tu zat Tuhan tu tak bersifat dengan sifat hayat, tentu mati. Fikiran kita fikir kali ya. Aduh, apa yang mana? Nak mendapat bukti ya. Maka tentulah apa dia? Mati tu. Maka otak kita terima kalau matilah tentulah tak boleh ada kudrat iradah. Kau tulislah. Dia pusing kau tulis. Akal kita fikir. Tentulah bila mati tak ada kudrat iradah lah. Sebab tu kita kalulah Tuhan tu kita kata tak ada sifat hayat, tentu mati. Kalau mati pula tentulah tak boleh nak ada kudrat iradah. Dalil lah tu dia panggil hujah bagi kita lepas taklif syarak. Ila akhir lah, bukan sekat iradah saja. Sama basal kalam tak ada belaka. Apa adanya. Maka dapat keputusan lah. Oleh kerana itu, maka tak bolehlah mengada apa-apa mungkin pun. Bila tak ada kudrat iradah, nak menentu hitam, putih, kuning, biru macam mana? Nak menimbul kita ni berada sini. Tu ada perang Palestin tu. Ada berdamai, ada perang, ada mati, ada tembak, ada hujan, ada panah. Macam mana nak ada? Sebab Allah Ta'ala ni dengan zat Allah dengan yang bersifat kudrat yang menimbulkan, zat Allah Ta'ala yang menentukan, perang tak perang, gaduh tak bergaduh, menang ke kalah, dia yang menentu. Akal fikir sampai tengah tu gitu. Maka kita dapat keputusan lah. Keputusan kata apa? Pusing pergi mari. Benda yang kita tengok ni lah menjadi saksi bahawa Allah Ta'ala hayat. Kenapa? Kalau tak hayat mati. Kalau mati macam mana ada kudrat iradah? Kalau tak ada kudrat iradah ilmu, macam mana nak ada kita ni? Kok tu ya, pusing. Tengok deh. Qala musannif rahimahullah. Maka tak boleh lah bila tak ada kudrat iradah ilmu semua ni. Apa lagi? Mengadakan apa-apa mungkin pun nak mengada kita macam mana. Sedangkan benda ni kita boleh tengok di betul mata ada. Saya ni, diri kita sendiri ada. Tubuh badan kita, barazak pun ni. Tengok perang Palestin, dia ingat ke Ibrahim dengan Barazak duduk Palestin dah, duduk sini lagi. Tengok ke serban besar sangat. Saya terlupa serban ini. Mana tu panggil dengan Hamas pergi perang kono kan? Tak tarat lagi deh. Hamas tak panggil kita dah. Syarat nak masuk Hamas ni kena hafal Quran, sembahyang jemaah, tak boleh tinggal. Cekak bahu kok kedai pun kita tak boleh merapuh pun kita ni. Puasa Senin kami hafal hadis 40. Pegang amanah kuat beh. Apa kita kirik-birik, kepik jari royak habis. anak dalam dua pun cerita. Baru duk acu pun saya nak royak tu sana-sana mati habis. Nampak lagi. Kita boleh sampai doa ya.
Allahumma ansur ikhwan muslimin mujahidin fi Palestin. Tambah sikitlah doa subuh tu. Doa kunut tu. Tiap-tiap sembahyang dalam bila tipa musibah, tak kira sembahyang apa pun. Tambah sikit buat doa kunut. Dia panggil kunut nazilah. Allahumma ansur ikhwan muslimin minal mustad'afin fi Palestin. Doa gitu. Nampak lagi. Doa gitu. Kita harap harta doa lah. Nak tak apa. Duk sembang dalam TikTok boleh lah. Kalau saya ada pergi suruh bahong takut lari sembang TikTok saya kalau ada dekat Palestin kita suruh bahong lah, kiri kalau bunyi bom. Demo Palestin duk hajar 50 tahun dah, 70-60 tahun dulu ni. Bunyi bom hari-hari duk lah perut bunyi dah terbit nak heran apa. Kita punya senapan kapung pun sejak selalu bahong. Sembanglah TikTok boleh. Aku cerita siap-siap tobat tak berani ni. Mati yo perlu. Yang senang kita. Tengok Tuhan pilih ya. Tuhan pilih. Kita tengok di zahir ya, memang dia mau teruk. Tapi sebab apa? Allah nak pilih dia mau mati syahid. Tengok hadis Nabi kata, "Man qutila duna dinihi fahuwa syahid." Siapa-siapa terbunuh dia mempertahan agamanya mati syahid. Palestin tahan agama tak? Tahan agama dia mah. Jaga masjid dia mah, Masjid Al-Aqsa. Mati kerana agama pun dia mah boleh dah. Wa man qutila duna nafsihi fahuwa syahid. Dan siapa mati dia mempertahan dirinya, matinya mati syahid. Tahan dia. Tahan dia juga. Orang nak takak nak bunuh, fitnah dengan Israel, ambil tengah malam. Tengah duk tidur baik, semelah tekak. Pergi tembak. Tahan diri, dia mau lawan mati syahid. Demo juga boleh Palestin pada tak. Tadi mati lawan agama pun demo dapat syahid dah. Mati tahan diri pun boleh kat Palestin juga. Wa man qutila duna alihi fa huwa syahid. Nabi kata siapa-siapa terbunuh dia mempertahankan ahli keluarga dia mati syahid. Orang Palestin juga. Israel kepung rumah dari pukul 50 tahun. 1000 tengah buka puasa, mek keluarga anak bini lagi. Dia lawan mati kena tembak. Demo juga. Wa man qutila duna malihi fa huwa syahid. Dan siapa terbunuh dia mempertahan harta benda dia mati syahid. Demo juga. Malaysia nak boleh apa tu boleh? Boleh berah. Boleh berah tak ada. Nak tu Malaysia kan apa kan. Kita baru berjuang berah tak ada ya. Tu pun berterek. Baru banyak kata beras RM1 ya. Oh beriuh rendah. Kalau perang macam Palestin jerit selok kita. Takut sokong Israel. Siapa nak beras peri? Aku ingat tekong Israel. Boleh 3 hari tak ada beras. Tak mana dia modok. Tatu ya habis. Janji beli beras 2 keping. 3 baru beras tak lapar lagi tu dia. Kalau kena macam Palestin gitu, Allah tak uji kita tara tu. Nampak lagi. Allah uji tara ni kita. Nampak? Habis kuat orang kata dalam Facebook itu lah. Kalau uji po Palestin habis kita ni. Kirik birik berok cerah malam podak semua cukup. Terus sembang lah. Aku sendiri tu nak tu bukan orang lain. Musonir rahimakumullah. Terus sembang lah lepas pergi kita. Cuma kita doa lah sebab saudara kita. Apa-siapa tak ambil peduli akan umat aku, Nabi kata bukan daripada aku. Kena ambil tahu, hari-hari kena susah hati dengan saudara kita di Palestin. Dalam ramai-ramai doa kita mana nak Tuhan siapa nak hijab, Allah siapa nak Allah nak hakik. Ramai-ramai doa hari Jumaat, hari Sabtu buat. Tengok qala musannif rahimahullah. Jadi bila bahas-bahas tadi tentulah Tuhan hidup. Bila Tuhan hidup, maka kalau Tuhan tak hidup tentulah mati. Kalau mati macam mana ada kudat rodak? Kalau tak ada kudat rodak macam mana nak adakan makhluk ni semua? Dan tak ada makhluk ni bohonglah. Sebab makhluk ni kita tengok dengan musyahadah persaksian butir mata. Dan kita akan kita terima makhluk ni tak terima sendiri. Di situ ya. Tengok. Maka bohong. Dia kata bohong, dia kata bohong. Ba'li, dia tak kata bawau. Maka bohong mustahil dan bohong. Pasal apa? Sebab kita tengok pada persaksian butir mata segala makhluk bergerak jadi ni. Jadi orang, jadi sejuk, jadi panas, jadi hujan. Jadi gaduh, jadi hidup, jadi mati, bergerak, berubah-ubah benda semua ni. Bahawa ada tukang yang mengubahkan ini, yakni Allah yang bersifat dengan kudrat, menimbulkan, meniadakan.
Dan dia yang menentulah kawan ni gini, kawan ni gini, kawan ni gini, kawan ni gini. Apa lagi? Sebab tu Tuhan. Kawan ni orang Kedah, kawan ni orang Kelantan, kawan ni orang Terengganu, kawan ni orang Sembilan, kawan ni Bukit Selambor, ini Kuala Ketir, kawan ni orang Balim. Siapa menentu? Tuhan yang sifat iradat. Dan dia mengetahui semua benda ni. Kenapa? Karena dia hidup. Kau tu klik. Habis. Kalau begitu, kesimpulan klik. Kembali hasil klik. Apa dia? Kejaklah. Kejak di mana? Kejak di hati kita. Kejak nanti apa? Kata dia, yakni Allah Ta'ala. Pasal apa kita kejak? Setelah kita bahas ni, akal kita tak boleh pergi dah. Tak boleh terima kata Tuhan itu mati. Wajib kita terima Tuhan hidup. Kenapa? Dengan bersaksikan akan bukti-bukti yang Allah tunjuk, musyahadah persaksian bukti mata ni. Sejuk, panas, gelap, cerah semua ni. Berlaku, gerak dan diam semua ni. Apa lagi? Semua benda ni daripada apa? Dari kerana adanya sifat-sifat tadi ni. Tuhan yang bersifat tu. Maka nak ada sifat-sifat tu kena hidup. Tu saja. Kata dia bersifat dengan hayat. Tu kita peganglah hati. Wajib. Dan juga tak mati. Tu dia panggil apa? Istihalah dia panggil. Tak mati tu istihalah. Hidup hayat tu wajib kita pegang. Ada lagi. Mati mustahil, tak masuk dalam akidah. Tiga benda tu nak faham. Yang kita pegang dua. Tuhan itu hidup, istihalahnya tak mati. Apa dia itu istihalah? Hukum bagi mustahil. Sebab itulah wajib 20 sifat, istihalah 20, bukan mustahil 20. Allah Ta'ala itu hidup, tak mati tu. Masuk. Itu 20 yang wajib, 20 yang istihalah. Tuhan itu kudrat, tak lemah. Tak lemah tu masuk dalam akidah. Lemah 50 akal iman tu. Jangan Allah itu kudrat, lemah. Mustahil tak boleh masuk campur kali lah akidah. Nak duduk belah mana bertembung dua perkara dalam satu masa. Maka kita pegang 20 yang wajib, istihalahnya 20. Apa lagi? Harus 1, 41. Apa lagi? Pak yang wajib bagi Rasul, Pak yang istihalah bagi Rasul 8. Satu yang harus arak basyariah, bersifat kemanusiaan yang tidak menjatuh martabat kerasulan. Jadi 9 campur 41, 50 aqaidul iman yang terkandung dalam kata kita la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau ikut betul tak kena buat kitab gini. Kita pakai huraian la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tu. Boleh huraian habis semua lah tu. Daripada wujud sampai sifat harus Rasul duduk dalam tu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi siapa yang nak reti lah tu. Tajuk apa kita hari ni? Tajuk je la ilaha illallah. Mapuh kekeng. Muka surat 2 pun la ilaha illallah pula. Maka oleh kerana tak faham itulah dia hurai tak dia berlewat. Jadi kalau ikut betul pakai baca hak tu ya la ilaha illallah Rasulullah tu hurai sini lama ni. Paling kurang pun 6 tahun lebih. Boleh lah. Dalam 50 tu kita nak faham tu. Bila sebut la ilaha illallah kita boleh faham dah. Wujud Allah belah mana, hidam bakar semua. Tidak tak faham apa. Macam burung tiung cakap la ilaha illallah. Tak apa tak tahu. Berat tu nak pergi pegang. Sebab akidah bahasa pegang dengan hati, bukan bahasa lafaz dengan lidah. Lafaz dengan lidah tu nak menjadikan syarat bahawa kita nak berurusan sebagai seorang Islam. Sebab apa kita boleh semakan sembelihan dia? Sebab dia ada la ilaha, akidah dia tak tahu dia. Tu ya kena zuhir la ilaha illallah tu sebab nak urusan sebagai orang Islam. Nak menikah dengan dia kalau perempuan boleh kerana dia. Tapi bab akidah la ilaha tu peganglah. Ni pening ni. Berlambak ya sebut la ilaha tapi tak tahu apa. Jadi gitu tu ya, dia kena akidah. Hak tadi Islam la ilaha illallah tu. Iman hak tadi ni kena hurai la ilaha illallah tu. Tu iman, tajuk iman ni. Ni masalah iman. Sebut la ilaha illallah tu bukan iman, itu Islam. Sebab kita nak beri syarat untuk berurusan sebagai seorang Islam. Dia mati wajib atas kita sembahyang. Sebab apa? Sebab dia mengucap tu ya. Iman dia wallahu alam. Pegangan kok mana tak tu? Duk pegang kata Tuhan ni warna kuning kok tu.
Nampak lagi? Kita bukan tahu. Hak ni sebab tu kena mengaji tauhid tu. Gitu deh. Tapi cuma gitulah mengaji agama tak tu lah. Kan nak pulung sungguh-sungguh. Kalau mengaji orang putih kau, 200 bayar tak apa lagi sejam. So everything. Today is Wednesday. Nampak lagi? Wednesday, Rabu-Rabu, hujan Rabu-Rabu. Rabu-Rabu tu kenyang-kenyang lah. Kami kok belah baling tu, kalau hujan renyah-renyah kami panggil hujan Rabu-Rabu. Jadi bila nak sebut hujan Rabu-Rabu, rain tu hujan. Wednesday tu Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Rain Wednesday, hujan Rabu-Rabu, betul lah tu. Boleh dah tu. Orang putih bukan nak payah mana. Dia bukan payah mana ni. Gitu ya. Tengok. Tu dia kata tu, my bread not eat. Bread aku tak makan. Kita teka-teka bread habis. Nampak kena? My bread not eat lah. Bread orang putih panggil bread juga. Tak makan nak kata apa? No eat, eat makan. Payah kan? Mudah ya orang putih dah. Tak kena mengaji sampai pecah kepala awak lah. Tengok kalau musonai rahimahullah gitu. Habis kalau musonai habis tu lah, peganglah. Jadi kita peganglah hati kita. Dan bukanlah ingat ni, hidupnya Ta'ala itu dengan sebab ada roh. Bukan sebab ada roh. Lagi seperti kita makhluk ni, kita hidup dengan roh, bukan hidup dengan sebab mukjizat. Sepertinya pokok kurma yang hidup dengan mukjizat Nabi Muhammad, bukan roh tu dengan mukjizat. Ada pokok kurma lah, Nabi panggil pokok kurma berjalan mari tu. Pokok kurma tu hidup bukan dengan roh tu, dengan mukjizat Nabi. Maka bukan dengan mukjizat. Ataupun roh seperti kita. Dia tambah lagi tu, jika yang koding sekalipun, kalau mu kata roh koding tak boleh juga. Nampak lagi? Kerana apa? Kerana jika ada roh padanya, tentulah jadinya zat itu kan muttasil, sesuatu yang berhubung. Jadi berhubung pula, jadi berbilang-bilang pula lah. Nampak lagi? Jadi gitu kelak. Maka bahu paksa apa? Paksa kita bahas dah sifat wahdaniyah dulu. Zat Allah bukan kam muttasil, seperti perkara yang boleh dipotong-potong-potong. Satu benda tapi hakikatnya berbilang-bilang. Kalau duduk roh itu situ jadi berbilang-bilang, jadi dua. Kau tu sebab tu dia panggil bersifat tu, zat Allah bersifat dengan sifat hayat. Gitu deh, selesai sifat hayat mudah ya. Wahiyalah tata'allaqu bi syai'in, dia tidak bertakluk dengan sesuatu apapun. Gitu deh kalau musannaf rahimahullah. Habis dah sifat hayat. Antara sifat ma'ani, qudrat, iradah, ilmu, hayat. Masuk sifat sama pula. Habis dah. Kita i'tiqad kuat dah dengan perbahasan sana kita dapat dekat dah. Kalau musannaf rahimahullah, bahasan sifat sama pula. Apa sifat sama? Dalam bahasa Arab panggil sama. Siapa kita panggil pelihat. Kita ingatlah. Pak siapa panggil pelihat? Sebab pelihat itu sifat yang bahasa ada. Melihat itu pekerjaan dia, takluk dia. Pelihat dengan melihat berbeza. Pelihat itu wujudi, melihat itu kira-kira, amru iktibari. Kalau kita buat Allah Ta'ala bersifat melihat, dengan sifat melihat dia melihat pening. Kita Allah Ta'ala bersifat pelihat, dengan sifat pelihat lah ia melihat. Kau kena deh, baru kena sekeru. Allah Ta'ala bersifat perkata. Perkata situ nak kata apa? Sifat yang basada, wujudi. Dan sifat itu kodis dia. Apa lagi? Dan dengan sifat perkata, Allah berkata. Berkata bukan kata direct. Berkata tu ada ketikanya. Dia panggil berkata itu bukannya sifat. Berkata itu adalah takluk bagi sifat. Kena faham. Kita tengok kalau musannaf tengok. Bahasa sifat sama.
dan setengah daripada sifat ma'ani. Sifat sama. Satu lagi, wajib kita pegang dengan hati kita ni. Tuhan ada sifat pelihat. Ni. Yakni sama pelihat dah. Bahasa pelihat silap aku pun. Dah Allah akbar. Bahasa sifat sama, sifat pendengar. Nampak lagi? Sami'un ni, sifat pendengar. Dan setengah daripada sifat ma'ani itu sama sifat pendengar. Nampak lagi? Yakni pendengar. Pendengar lah. Bukan dengar dengan telinga lah. Bukan dengar dengan telinga. Iaitu nama bagi satu perkara yang ada ia pada zatnya ta'ala. Nampak lagi? Sifat sama. Sifat pendengar. Wajib kita pegang macam tadi lah. Allah Ta'ala ada satu sifat, nama dia sifat sama. Apa sifat sama? Yakni sifat pendengar. Cuma yang nak faham dengar sebab kita lah. Yakni pendengarnya iaitu nama bagi satu perkara. Apa dia? Yang ada ia pada zat Allah Ta'ala. Sifat yang bahasa ada juga. Sifat sama ni, sifat pendengar. Maka fasal oleh kerana Tuhan ni ada sifat pendengar ni, dia mendengar. Jadi mendengar tu lain, pendengar tu lain. Dengan makna nyata sekalian barang yang ada dengan jalan sama. Jadi Tuhan ni dia mendengar apa dia ni? Mendengar segala barang yang ada. Takluk dia. Okey. Nyata sekalian barang yang ada. Tu takluk dia tu. Dengan jalan sama. Kemudian mau tanya Tuhan dengar apa? Kita dengan faham tata Tuhan dengar suara dah. Tuhan bukan sakat dengar suara. Benar tu janji, benar tu ada Tuhan dengar. Kita dengar suara yang kita dengar, suara derah. Mana lagi? Suara pelang kita tak dengar. Tuhan ni takluk sifat pendengar dia dengan segala benda yang ada. Tubuh saya ada tak? Ada. Suara saya ada tak? Ada. Dia dengar suara saya dan dengar tubuh saya. Walau tubuh saya tak bunyi. Meja ni ada tak? Ada. Meja bukan ada suara, tapi meja ni ada. Maka Allah mendengar secara nyata akan meja ni. Tu beza dengar kita dengan dengar Tuhan. Apa lagi? Qala musannif rahimahullah. Gitu deh. Nyata sekalian barang yang ada dengan jalan sama. Jalan-jalan pendengar. Ingat nah? Apa satu? Bila Tuhan ada sifat pendengar, maka mendengar menatang apa? Menatang tu bukan maksud binatang tu. Apa dia? Nak dipaham ni. Dengar apa dia? Yakni nyata sekalian barang yang ada. Barang yang ada apa perkara? Pertama barang yang ada iaitu barang yang wajib. Apa barang yang wajib? Iaitu zat Tuhan. Zat Tuhan barang yang wajib lah. Barang yang wajib ada, tak terima tak ada. Ada tak zat Tuhan? Ada. Maka Tuhan ni dia dengar tak akan zat dia. Dengar lah. Macam tu jawapan dia. Tu dia panggil Allah mendengar barang yang ada. Sifat dia pula. Sifat dia ada tak? Ada. Sifat hak mana hak ada? Sifat bahasa sungguh ke? Sifat yang bahasa ma'ni? Maka Tuhan mendengar sifat ma'ni. Faham kan ni? Sifat yang bahasa sungguh. Sungguh dengar letak nama. Dok ya ada benda ada. Lagi. Tuhan mendengar benda yang ada. Gitu. Janji benda tu ada. Jadi Tuhan mendengar akan sifat-sifat yang ada. Tuhan mendengar akan zat dia. Tu makna dia zat Allah apa? Sifat sama Allah mendengar segala perkara yang ada. Sama ada perkara itu coding.
Okey, selesai. Qadrin tadi zat Allah dan sifat Allah lah. Okey. Ada kita tengok saya baca pelan-pelan.